Bajet 2023 yang tiada seumpamanya akan peruntukkan sejumlah RM372.3 bilion. Dicadangkan, bajet ini menyediakan RM272.3 bilion bagi belanja mengurus, RM95 bilion untuk belanja pembangunan dan RM5 bilion di bawah kumpulan wang COVID-19. Sejumlah RM2 bilion disediakan sebagai simpanan luar jangka. Pelaksanaan Bantuan Keluarga Malaysia atau BKM akan terus ditambah baik. Bantuan Keluarga Malaysia 2023 akan memberi manfaat kepada 8.7 juta penerima, peruntukannya RM7.8 bilion. Bagi menyegerakan agenda membasmi kemiskinan tegar, RM1 bilion disediakan, iaitu RM750 juta peruntukan kerajaan di samping program tanggungjawab sosial korporat oleh JLC bernilai RM250 juta. Sukacita diumumkan, kadar cukai pendapatan individu Permaustatin dikurangkan 2 mata peratusan bagi banjaran pendapatan bercukai antara lebih RM50,000 hingga RM100,000. Inisiatif e-Pemula M40 akan dilaksanakan, iaitu tawaran kredit e-dompet sebanyak RM100 kepada kumpulan M40 bagi mendorong lebih ramai wanita meningkatkan kapasiti perniagaan dan menambah baik strategi pemasaran. Sejumlah RM235 juta dana pembiayaan tersedia khas untuk wanita. Setakat Oktober 2022, wanita memegang 29% daripada komposisi ahli lembaga pengarah bagi 100 syarikat senarai awam utama, dan kesemua 100 syarikat ini mempunyai sekurang-kurangnya seorang wanita sebagai ahli lembaga pengarah mereka. Memperkasa peranan wanita di peringkat kepimpinan korporat, Suruhanjaya Security akan memperkenalkan program latihan khas untuk meningkatkan kemahiran wanita bagi menggalakkan lebih ramai wanita kembali bekerja. Kerajaan bercadang untuk mengecualikan cukai pendapatan ke atas pendapatan yang diterima mulai taksiran 2023 hingga taksiran 2028. Bagi menggalakkan lebih ramai anak muda ni berniaga, sejumlah RM305 juta tersedia sebagai kemudahan pinjaman khusus untuk belia. Kerajaan bersetuju untuk menanggung bayaran bagi mendapatkan lesen taksi, bas dan e-hailing di bawah program MyPSV. Kerajaan turut bersetuju menanggung bayaran ujian memandu untuk lesen motosikal kelas B2. E-Pemula akan diteruskan dengan menaikkan jumlah kredit kepada RM200 untuk manfaat 2 juta belia daripada 18 hingga 20 tahun dan pelajar sepenuh masa 21 tahun ke atas dengan peruntukan RM400 juta. Suri rumah yang membuat caruman KWSP minimum RM60 setahun akan mendapat insentif padanan tambahan kerajaan bernilai sehingga RM600 setahun, merangkumi RM480 simpanan KWSP serta RM120 caruman skim per keso. Bakal memanfaat 200,000 suri rumah dengan sumbangan kerajaan lebih RM120 juta. Sukacita diumumkan jumlah had pegangan amanah saham Bumiputra ataupun ASB dan ASB2 dinaikkan kepada RM300,000 berbanding RM200,000. Secara keseluruhan, kerajaan memperuntukkan lebih RM55 bilion khusus untuk subsidi, bantuan dan insentif di bawah bajet 2023. Bagi menggalakkan majikan menyediakan peluang pekerjaan untuk keluarga Malaysia yang menganggur daripada golongan seperti OKU, orang asli, bekas banduan dan wanita yang kembali bekerja. Insentif penggajian antara RM600 hingga RM750 sebulan akan dibayar untuk tempoh 3 bulan kepada majikan. Insentif juga akan disediakan kepada golongan veteran serta majikan dan agensi pekerjaan swasta yang menggantikan pekerja asing kepada pekerja tempatan. RM20 juta juga disediakan bagi melaksanakan program usahawan Siswaza ataupun PUSH untuk memanfaatkan 1,000 graduan menceburi bidang keusahawanan. Sukacita diumumkan, bantuan awal persekolahan akan diberikan kepada semua murid tanpa mengira had pendapatan ibu bapanya. Jika sebuah keluarga mempunyai 3 orang anak bersekolah, maka mereka layak menerima BAP sebanyak RM450. Kerajaan akan menaikkan kadar makanan bermasak RMT daripada RM2.50 kepada RM3.50 untuk Semenanjung dan RM3 kepada RM4 bagi Sabah, Sarawak dan Labuan. Kenaikan kadar ini akan berkuat kuasa pada bulan ini juga. Kerajaan komited untuk memastikan anak-anak keluarga Malaysia meneruskan pengajian. RM3.8 bilion disediakan sebagai biasiswa dan pinjaman pendidikan bagi manfaat anak bangsa. Perdana Menteri bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 1 November 2022 hingga 30 April 2023. Pembinaan 500,000 unit rumah mampu milik di seluruh negara menjelang 2025. Untuk menggalakkan pemilikan rumah pertama, mulai tahun 2023, semua pindah milik harta tanah atas dasar kasih sayang antara keluarga seperti daripada suami kepada isteri, bapa kepada anak atau datuk kepada cucu
hanya dikenakan duty stamp sebanyak RM10. Kerajaan akan meneruskan inisiatif PAS bulanan Mai 50 untuk manfaat hampir 180,000 pengguna. Bermula 2023, potongan cukai tambahan kepada majikan yang menggaji antaranya bekas panduan turut dipanjangkan kepada bekas penghuni Sekolah Henry Geni, Institut Perlindungan dan Pemulihan Kerajaan serta Pusat Jagaan Bukan Kerajaan yang berdaftar di bawah JKM. Kerajaan akan memberikan grant one-off sebanyak RM1,000 kepada semua syarikat PMKS berdaftar dan juga pemandu teksi berdaftar. Kerajaan akan memperuntukkan RM25 juta bagi menyediakan insentif kepada rakyat dalam bentuk diskaun, voucher dan rebate bagi penginapan, pakej pelancongan, kraf tangan dan karya seni sehingga RM100. Tax Identification Number (TIN) telah dilaksanakan bagi memperluas asas cukai. Mulai 2023, individu warga negara dan permastotin tetap yang mencapai umur 18 tahun akan diberikan TIN secara automatik dan penggunaan TIN ini diwajibkan bagi semua penyertaman dokumen dan surat cara. Hadapan Kementerian Kesihatan diperuntukkan RM36.1 bilion berbanding RM32.4 bilion tahun ini, iaitu antara peningkatan terbesar di kalangan kementerian. Kumpulan Wang Amanah Negara Petronas bercadang untuk menyumbangkan sebanyak RM2 bilion ke dalam KUAN pada tahun 2023. Kerajaan menyeru lebih banyak entiti menyumbang ke dalam KUAN bagi manfaat negara. Kerajaan telah menyediakan peruntukan awal berjumlah RM100 juta di bawah tabung bantuan bencana negara. Bagi menggalakkan lebih ramai pelabur makin menyumbang kepada aktiviti ekonomi melalui pendanaan modal dalam syarikat penerima pelaburan, galakan cukai akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2026. Kenaikan gaji tambahan khas 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56 dengan implikasi kewangan RM1.5 bilion. Kerajaan turut bersetuju memberikan bantuan khas kewangan kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 ke bawah sebanyak RM700 dan 1 juta pesara kerajaan sebanyak RM350 dengan implikasi kewangan berjumlah RM1.3 bilion. Kerajaan juga menyediakan dana kandungan digital berjumlah RM102 juta bagi memasarkan produk penggiat seni dan menggalakkan penghasilan lebih banyak karya kreatif dan mala segar. Kebajikan atlet akan terus terpelihara. Kerajaan akan menyediakan peruntukan RM5 juta kepada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB untuk tahun 2023 dan selanjutnya. DNB akan memperluas rangkaian 5G di seluruh negara merangkumi 70% kawasan berpendudukan tinggi. DNB merancang untuk melaksanakan perbelanjaan infrastruktur bernilai RM1.3 bilion pada tahun 2023.